Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Azman daripada Kumpulan 3. Pada hari ini, kami ingin membentangkan 6 jenis pengangguran dan cara mengatasinya. Pengangguran terbahagi kepada 6 jenis pengangguran, iaitu yang pertama adalah pengangguran geseran, yang kedua adalah pengangguran struktur, yang ketiga adalah pengangguran kitaran, dan yang keempat adalah pengangguran teknologi, yang kelima adalah pengangguran bermusim, dan yang keenam iaitu yang terakhir adalah pengangguran tidak tetap. Jom kita saksikan 6 jenis pengangguran dan cara-cara mengatasinya. Mari kita saksikan. Selamat sejahtera, nama saya Kavita. Sekarang kita melihat apakah itu pengangguran geseran. Pengangguran geseran adalah keadaan tenaga buruh tidak bekerja dalam sesuatu jangka masa apabila berlakunya perpindahan pekerjaan. Terdapat beberapa faktor penyebab berlakunya pengangguran geseran. Yang pertama, penganggur tidak sungguh-sungguh dan kurang minat untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, majikan yang mengambil masa yang lama untuk memilih pekerja baru. Yang ketiga, sikap memilih pekerjaan sehingga sanggup menganggur bagi menunggu pekerjaan yang lebih baik. Yang keempat, penganggur kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan dan pekerja yang kurang mobiliti. Pengangguran geseran ini merupakan pengangguran jangka pendek dan sering berlaku dalam ekonomi. Sekarang kita melihat apakah itu pengangguran berstruktur. Kita melihat apakah itu pengangguran berstruktur. Pengangguran berstruktur berlaku disebabkan perubahan dalam struktur ekonomi disebabkan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama seperti ketidakstabilan harga komoditi di pasaran dunia, kepupusan dan kehausan sumber yang merugikan imbangan dagangan bagi negara membangun. Penganggur tidak mampu mendapat pekerjaan baru kerana kekurangan mobiliti dari segi kelayakan dan kemahiran. Sebagai contoh, pada masa dahulu, sektor pertanian memainkan peranan penting dalam menyediakan sejumlah besar peluang pekerjaan untuk tenaga kerja. Dengan perkembangan industri dan pembinaan, penyumbang dan peluang pekerjaan terbesar telah beralih ke bidang ini. Oleh kerana sebilangan buruh tidak mempunyai kelayakan dan kemahiran, maka berlakunya pengangguran. Pengangguran berstruktur ini merupakan pengangguran jangka panjang. Sekarang, saya menyerahkan pengangguran seterusnya kepada sahabat saya, Alif. Pengangguran kitaran. Apa itu pengangguran kitaran? Pengangguran ini berlaku apabila terdapatnya kemelesetan dalam permintaan agregat, dan pengurangan permintaan agregat ini akan mengurangkan pengeluaran dan seterusnya akan mengurangkan penggunaan tenaga buruh oleh pengeluar. Kemerosotan permintaan agregat yang disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dan berlakunya inflasi akan menyebabkan kuasa beli isi rumah merosot. Contoh keadaan ekonomi meleset akan menyebabkan perniagaan kehilangan sebahagian pendapatan serta majikan tidak mampu membayar gaji kepada pekerja, dan ini akan menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Bagaimana cara mengatasinya? Tindakan kerajaan yang sesuai ialah menjalankan dasar fiskal dan dasar kewangan dalam mengekang kemelesetan ekonomi. Dan dengan ini, aktiviti perniagaan dapat terus beroperasi dan pengecilan bilangan pekerja dapat dikurangkan. Seterusnya, saya serahkan pembentangan pengangguran yang seterusnya kepada rakan saya. Jom kita saksikan. Selamat sejahtera, nama saya Tivakar Tamesh. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengangguran teknologi. Mari kita tengok apakah itu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini di atas dua sebab. Satu, perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Alright, pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Certain sektor perkilangan ataupun certain perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding dengan tenaga manusia di atas sebab satu, tenaga mesin mendapat mengeluarkan had produksi lebih banyak berbanding dengan manusia, dan juga mesin lebih cepat, mudah dan sangat cost efficient. So oleh itu serta-serta sektor perkilangan cenderung lebih memilih teknologi berbanding dengan tenaga manusia lah. Mereka suka untuk guna tenaga teknologi berbanding dengan tenaga manusia lah. Antara contoh-contoh pekerjaan yang telah diganti
kepada tenaga teknologi daripada tenaga manusia adalah pekerjaan di sawah padi telah diganti dengan jentera, mesin-mesin yang besar, dan juga pekerjaan operating di kilang telah diganti oleh mesin. Itu sahaja daripada saya pass kepada saya punya team member. Terima kasih. Nama saya Nirma binti Taha. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim terjadi apabila tempoh pekerjaan bagi sesuatu kegiatan ekonomi berakhir. Sebagai contoh, pada musim tengkujuh, para nelayan terpaksa menganggur dan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan akibat laut yang bergelora. Biasanya, pengangguran ini terjadi di sektor pertanian dan sektor perikanan. Pengangguran ini berlaku di jangka masa yang pendek dan boleh diramal. Namun demikian, pengangguran ini boleh diatasi dengan mewujudkan pekerjaan sampingan. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya, iaitu Priya. Pengangguran tidak ketara. Pengangguran tidak ketara juga dikenali sebagai pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini kebiasaan berlaku pada sektor pertanian. Situasi ini berlaku apabila sesebuah sektor tersebut mengambil jumlah pekerja yang lebihan berbanding dengan jumlah pekerja yang sebenarnya diperlukan oleh sektor tersebut. Lebihan pekerja yang ada tidak menyumbang kepada pengeluaran yang lebihan kepada sektor tersebut. Situasi ini kebiasaan berlaku pada negara-negara yang mempunyai pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak seiring dengan pertambahan keluasan tanah. Dalam erti kata yang lain, pekerja ini sebenarnya mempunyai sud pengeluaran yang sama dengan kosong. Kesimpulannya, masalah pengangguran ini memang boleh mencetuskan ketidakstabilan jika negara gagal mengawal dengan baik berdasarkan pengalaman negara-negara jiran kita, terutamanya di Indonesia. Pihak kerajaan bersama-sama swasta perlu menyedari betapa pentingnya sikap kerjasama untuk memulihkan ekonomi negara dalam masa yang terdekat ini. Tanpa kerjasama, masalah ekonomi akan terus wujud lalu menimbulkan banyak masalah pada rakyat untuk mencari peluang kerja yang baik, terutamanya golongan muda yang baru saja keluar dari sekolah atau kuliah. Sekian daripada kami, kumpulan 3 yang membentangkan 6 jenis pengangguran. Terima kasih.